Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 kami akan melakukan perbincangan mengenai media sosial. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya. Saya Umiatawan Smiti Hanafi dan ini Aidil Najwa. Saya Hanim. Saya Kiha. Saya Anis. Okey. Jadi kami akan mulakan perbincangan kita sekarang. Baiklah, selamat pagi semua. Jadi tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah media sosial. Baiklah, saya yakin pada era globalisasi sekarang ni, media sosial ni ramai di kalangan masyarakat menggunakan media sosial sebagai penghubung untuk berkomunikasi dengan sesiapa. Baiklah, sebelum tu apa itu media sosial? Media sosial ni ialah merupakan satu rangkaian komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung dengan sesiapa di serata dunia. Antara contoh aplikasi media sosial yang saya tahu ialah Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Ramai pengguna menggunakan aplikasi ini untuk berhubung dengan masyarakat lain di serata dunia. Oleh itu, saya ingin bertanya pada pendapat korang, apa kebaikan dan keburukan yang korang rasa media sosial ni, kebaikan keburukan media sosial ni di kalangan masyarakat? Kalau kita bercakap tentang media sosial, sebenarnya sangat-sangat besar ya skop. Sebab kita ada banyak aplikasi, zaman sekarang ni dah banyak keluarkan aplikasi-aplikasi seperti TikTok, YouTube dan sebagainya lah. Jadi pada pendapat saya banyaklah kebaikan-kebaikan daripada aplikasi yang dibuat ni. Contohnya masyarakat kita zaman sekarang, kalau kita dapat lihat, memang ramai sangat orang ambil peluang yang mencuburi bidang dalam media sosial. Macam mana tu? Dia buat orang panggil konten. Contohnya individu ni kita panggil sebagai content creator. Maknanya dia boleh menjana pendapatan ataupun ekonomi family dia lah, ekonomi keluarga dia. Macam mana tu? Maknanya dia buat video ke ataupun dia buat apa-apa lah, dia share dia punya hidup dia macam mana. Dan orang pun akan follow dia, subscribe dia, like dia. So dia akan makin berkembang sekaligus bagi kebaikan dekat dia. Sebab kita dapat duit. Sebab aplikasi-aplikasi ni akan bagi duit. Contohnya YouTube akan bagi duit kepada individu yang buat video dalam YouTube tu. Contohnya banyaklah yang kita dapat lihat. Apa yang contoh yang biasa awak tengok dekat YouTube? Konten apa yang biasa tengok dekat YouTube? Biasanya konten yang macam anak-anak muda minat sekarang tu, konten macam Aman Azhar. Lagi apa lagi? Kalau saya selalu melihat konten-konten yang pelajaran, seperti macam rukun-rukun Islam. Saya dapat mengajar adik-adik saya rukun Islam. Jadi sebenarnya dalam bidang pendapatan ni sangat-sangat membantu. Walaupun dulu kita ni dalam kalangan rakyat Malaysia ni tak adalah kita menceburi sangat bidang ni, tapi sebab kita tiru dan kita lihat negara-negara lain, so kita pun ambil faedah situ. Kita pun okey, aku boleh buat ni. So dia macam side income ataupun sampingan punya pendapatan lah. Apa pendapat awak? Apa lagi kebaikan-kebaikan media sosial pada pendapat awak ini? Pada pendapat saya, dengan media sosialnya kita dapat berkenalan dengan lebih ramai lagi orang. Seperti yang kita tahu kan, orang kat seluruh dunia ni menggunakan media sosial. Jadi kita dapat kawan daripada negeri lain, negara lain, dan sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan kita. Kita juga bila kita kawan dengan orang luar, kita dapat kenal budaya mereka, dapat menambahkan lagi pengetahuan kita tentang mereka. Betul-betul, sebab zaman sekarang ni memang semua orang ada kan ni peranti ni. Apa pendapat awak pula? Okay. Jadi dengan media sosial juga kita boleh sebagai medium untuk penyebaran maklumat secara panas. Jadi macam kita nak sebarkan maklumat tu, kita boleh buat video ataupun email. Lepas tu kita pun upload dekat sosial media, and semua rakyat dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia ni boleh mendapat tahu maklumat tu dengan mudah dan cepat. Contohnya macam era COVID-19, kita takkan tahu penyebaran ni dan macam mana nak berwaspada dengan benda ni kalau tak ada media sosial. Betul, dia sangat-sangat mudah, pantas dan cepat lah. Betul. Sebab kalau macam kita tengok macam zaman dulu, kita guna akhbar-akhbar, majalah-majalah, so agak lambat lah kan dia punya penyebaran tu. Betul Saya setuju sangat. dengan pendapat awak, Hanim. Pada pendapat saya,
media sosial juga memberi impak yang baik kepada pelajar. Lebih lagi pada masa PKP, mereka perlu belajar online. Jadi dengan media sosial ini, mereka dapat memudahkan kerja mereka untuk mencari maklumat. Mereka tidak perlu untuk membuka buku, mereka tidak perlu untuk membuka kamus untuk mentranslate apa-apa. Mereka hanya perlu membuka telefon dan semuanya di hujung jari sahaja. Ia sangat-sangat banyak impak kepada para pelajar. Mereka juga mudah faham apa yang dipelajari dan mereka juga mudah untuk berkongsi maklumat. Macam kita dekat ada WhatsApp, ada TikTok, kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Betul-betul, dan belajar juga sebenarnya boleh ambil maklumat lain daripada di luar buku teks sebenarnya. Ada banyak ilmu-ilmu di luar buku teks lah, macam kita boleh tengok kat Google dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, media sosial ni bukanlah baik saja, bukanlah sesuatu yang sempurna, sebab dalam dunia ni dalam dunia ni tak semua sempurna, memang tak ada yang sempurna pun lah. Jadi sebenarnya kita boleh, apa pendapat awak ni? Sebenarnya banyak juga keburukan media sosial. Ya, betul. Seperti saya cakap, media sosial ni memberi banyak kebaikan kepada pelajar. Tapi sebaliknya, jika masyarakat ni menyalahgunakan media sosial ni dapat memberi impak yang negatif. Macam mereka mempunyai kebebasan untuk memberi maklumat yang salah, maklumat yang tidak sahih. Jadi, dengan penyebaran maklumat ni dapat menjejaskan seseorang tu. Macam benda yang tidak betul, tapi apabila seseorang menyebarkan benda tidak betul, orang lain akan percaya. Padahal benda tu tidak berlaku, tidak sebenar-benarnya situasi tu. Jadi ia sangat-sangatlah tidak baik kepada para masyarakat. Dapat awak ni? Kejap, kalau saya bertambah sikit poin Anis tadi tu. Saya sangat-sangat setuju lah kalau awak cakap banyak penyebaran maklumat banyak penyebaran maklumat palsu dan tak sahih. Ya, sebenarnya isu ni dah lama sangat berlaku sebab kita dalam media sosial dah peranti sangat-sangat mudah. Peranti cepat, mudah, percuma. Jadi sebenarnya banyak benda-benda, selain benda-benda baik, benda-benda negatif juga akan terpaut sekali. Contohnya macam Anis cakap lah, banyak penyebaran maklumat palsu ya. Jadi macam kita lihat masa kes COVID dulu, adalah isu golongan-golongan yang tak nak ambil vaksin kononnya sebab cakap vaksin ni adalah salah satu agenda kontroversi Illuminati ya guys. So macam mana tu? Macam dia golongan-golongan ni berpendapat bahawa kerajaan memasukkan sesuatu dalam vaksin tu yang membuatkan ada chip lah, macam-macam lah. Contohnya dalam gelombang vaksin AstraZeneca contohnya. Memang tak payahlah ambil jauh-jauh. Mak saya sendiri pun terpengaruh disebabkan Facebook ni. Betul. Jadi memang betul lah apa yang cakap tu. Apa pendapat awak ni? Betul lah. Sama juga dengan saya. Abang saya pun dia tak nak ambil benda ni. Tapi pada akhirnya kami berjaya juga untuk mengambil lah. Baiklah, seperti yang kau tahu kan, memang betul. Media sosial ni banyak beri kebaikan pada kita dan media sosial merupakan penting juga pada kita kan untuk berhubung dengan siapa. Tapi dari segi negatif pula, jika tidak dipantau dengan baik, media sosial ni beri impak negatif pada kita. Macam sebagai contoh lah kan, komunikasi tanpa pantau daripada ibu bapa ni juga boleh membawa pada komunikasi kurangnya komunikasi, terjejaknya komunikasi dengan di kalangan keluarga. Saya bilang tu sebagai contoh kan, berlaku daripada keluarga saya sendiri, di mana adik-beradik saya sekarang jarang keluar daripada bilik. Mereka hanya bermain, bercakap dengan kawan dia melalui WhatsApp. Kurang interaksi di antara keluarga kami, menyebabkan kami dapat lihat daripada keluarga kami macam jadi macam kurang daripada renggang. Kurang berkongsi maklumat bersama, kurangnya interaksi, meluangkan masa bersama, menyebabkan komunikasi dan hubungan di antara keluarga tu terjejas. Oleh itu saya merasa setiap keluarga, terutama ibu bapa lah, perlu memainkan peranan untuk membuat pantauan kepada anak-anak dan untuk memastikan mereka tidak terlalu obses dengan media sosial sehingga lupa tentang kepentingan anak tu berhubung dalam keluarga kan. Sebenarnya isu yang Amun cakap ni sangat-sangat common lah, sangat-sangat biasa dalam masyarakat kita, yang mana kita kurang bercakap dah.
dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan ibu bapa. Contohnya saya sendiri dalam keluarga saya sendiri pun kadang-kadang ada ya situasi di mana saya malas nak bercakap dengan kakak saya di depan, saya bercakap dekat WhatsApp walaupun kita berada dalam satu rumah yang sama ya. Maknanya memang real, memang betul, memang terjadi. Okey, maknanya kalau saya nak tambah satu lagi untuk keburukan ni ya, sebenarnya saya nampak lah apa yang saya nampak dalam media sosial ni sebenarnya boleh banyak bagi pengaruh buruk. Sangat-sangat banyak sebenarnya. Kita boleh lihat zaman sekarang masyarakat sebabnya penggunaan peranti gadget telefon ini tak ada peringkat umur. Maknanya seawal peringkat 2 tahun sudah pun tablet contohnya. Betul. Komputer riba dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya untuk mereka-mereka yang tak faham dan yang tak tahu apakah kepentingan, jadi mereka akan guna sambil lewa. Mereka akan guna dengan cara yang salah lah. Maknanya diorang buang masa, macam Ana cakap tu, diorang macam sampai tak bercakap apa semua, dan diorang akan melayari benda-benda yang tak berfaedah sebenarnya. Contohnya kalau kita dapat lihat zaman sekarang ni, ada banyak ya video-video lucah yang disebarkan. Bukan saja dekat Google, dekat Telegram pun ada ya zaman sekarang, grup-grup macam tu. Jadi sebenarnya tak ada peringkat umur. So siapa-siapa orang tu pun boleh masuk. Jadi kita tak tahu adik-adik kita ni macam mana ni, macam mana bahaya ni sebenarnya. Ataupun kalau saya nak beri contoh lain, pengaruh buruk contohnya, ni famous lah juga ni, Amanah Zahan lah contohnya. Amanah Zahan, content creator. Kita bukanlah nak mengutuk apa, tapi kita nak membincangkan ya. Jadi kita tahu konten Amanah Zahan ni sebenarnya tidak mendefinisikan ataupun tidak menunjukkan akhlak sebagai agama Islam tu. Walaupun orang bertudung, tapi diorang tak jaga ikhtilat contohnya. Percakapan kadang-kadang, dan konten juga tidak berfaedah sama sekali ya. Okey, so maknanya macam tu lah. Banyak lagi lah sebenarnya pengaruh-pengaruh buruk. TikTok pun sama ya. TikTok saya pun bukan cakap budak-budak, saya sendiri pun buang masa tengok benda yang kita sebenarnya tak ada faedah pun. Dan sebab kita suka kan kita suka tengok makanan, suka tengok benda lawak, walaupun sebenarnya tak ada kebaikan pun untuk kita punya pelajaran, untuk kita punya rohani. Tapi kita suka tengok. So saya sendiri pun sebenarnya. Kalau saya dapat tambah sikit lah daripada ayat pencipta TikTok itu sendiri. Kan, saya tak ingat nama dia apa, tapi dia ada berhujah dalam satu talk dia. Dia cakap walaupun anak saya takkan bagi dia main TikTok, sebab TikTok ni terlampau luas, sangat terlampau luas. Jadi bila saya cakap luas ni, baik buruk pun ada. So untuk budak-budak ni perlukan banyak pemantauan lah. Apa pendapat awak? Okay, So bagi pendapat saya, macam yang kalian semua cakap tadi, benda ni juga boleh mencurus kepada bully cyber. Betul. Okay, jadi bully cyber ni apabila mereka macam buat konten ataupun penyebaran maklumat yang palsu apa semua tu, dia boleh mengancam atau menakutkan seseorang tu. Jadi benda ni boleh menyebabkan seseorang individu tu berasa tertekan. Sekejap Kia, bully cyber tu apa? Okey, bully cyber tu bully yang mengancam atau menakutkan seseorang individu tu dalam medium apa tu? Media sosial lah, dalam media sosial, dari segi chat, message ataupun email ataupun apa semua tu lah. Kalau macam bully biasa, kita macam guna fizikal, depan-depan. Tapi bully cyber ni, kita macam tak tahu pun siapa yang bully kita. Betul. Memang tak boleh nak jejak siapa yang bully kita tu. Jadi benda tu akan membuatkan seseorang yang kena bully, yang jadi mangsa bully tu, dia akan jadi macam tertekan dan selalu teringat tentang tuduhan-tuduhan palsu yang dikenakan kepada dia tu. So bila benda ni berlaku, seseorang tu akan jadi pendiam, jadi tak nak cakap, depresi. Dia boleh menjurus kepada depresi. Dan benda ni banyak berlaku dalam kalangan golongan remaja lah. Sebenarnya banyak berlaku dalam golongan remaja, sebabnya golongan remaja ni sebenarnya boleh cakap usia yang tak matang lagi sebenarnya. Jadi mereka menggunakan bahasa yang tak sepatutnya ya. Jadi dalam sebab macam yang Kiha cakap, bully cyber ni dalam media sosial kan. Jadi sebenarnya bully dalam media sosial ni sangat-sangat mudah. Sebab kita tak tahu siapa yang bercakap, tapi kata-kata dia tu masuk ke dalam hati kita. So faham. Dia boleh bagi impak yang buruk kepada mental. Hari tu saya ingat saya kan, memang teruk lah bully cyber ni sebenarnya. Sebabnya dalam rakyat Malaysia pun kita dalam ranking kedua ya sebenarnya dalam bully cyber ni.
Betapa lancangnya menurut rakyat Malaysia ni sebenarnya. Apa pendapat awak ya? Ain? Pada saya kan, apabila seseorang ni, contohnya kan, ibu bapa bagi kebebasan kepada anak-anak untuk melayari, untuk menggunakan media sosial, kononnya untuk pembelajaran, tapi jika tak dipantau, anak-anak tersebut akan menjurus kepada aplikasi, tertarik kepada aplikasi yang lebih bagi mereka lebih menarik. Contohnya macam TikTok tadi, YouTube tu, macam mereka tengok video yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan ilmu pengetahuan. Jadi mereka macam akan menghabiskan masa mereka di situ dan tiada masa untuk mereka belajar. Maknanya akademik dia akan terjejas. Yes, Betul-betul. Kalau kita tengok macam masa Covid dulu kan, walaupun kita duk cakap yang sebenarnya media sosial ni membantu kita, telefon ni membantu kita, tapi sebenarnya kita banyak terpengaruh dengan benda lain macam yang Ain cakap. Macam saya lah kan, macam nak study guna phone tu, tapi yang tadi tu 5 minit je, yang 1 jam lagi tu tengah scroll benda lain. Betul-betul. Kalau macam Ain pun ada pengalaman tak? Boleh cerita sikit Ain ni? Boleh kongsikan? Saya pun ada macam contoh kan, saya menggunakan media sosial ni, saya main malam-malam. Jadi Tak tidur lah, tak tidur. Esok tu ada kelas online, Google Meet. Lepas tu saya tertidur. Sampaikan ustaz saya, dia screenshot di hantaran grup. Dia kata macam mana ni, tak ada adab. Sampai saya kena lah. Macam malu lah juga menjatuhkan maruah. Betul. Saya rasa pengalaman tu pernah dialami oleh kita semua lah. Banyaklah sebenarnya. Betul. Dari sini kita boleh nampak kan, ada kebaikan dan keburukan. Ada kontra dan pros dia. Betul. Oleh itu, jadi setiap orang tu perlu memainkan peranan yang penting. Terutama apa pendapat korang daripada peranan pada setiap individu tu? Pada pendapat saya, Okey tak betul? salah ya. Ibu bapa mempunyai satu peranan yang utama, yang paling penting. Sebab ibu bapa ni akan hidup bersama anak-anak setiap masa, setiap hari akan berjumpa. Betul. Maka pendapat saya, ibu bapa hendaklah membuat jadual ataupun memaksimumkan masa seperti 1 jam untuk 1 hari, 2 jam. Oleh itu, dia dapat mengawal anak-anak ini dalam memain telefon, media sosial. Maka mereka akan terjaga dan terkawal supaya mereka tidak bebas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya setuju dengan Anis sebabnya ibu bapa ialah nombor satu untuk mengekang apa jua masalah gejala-gejala dalam masyarakat kita ya sebenarnya. Sebabnya ibu bapa yang mencorakkan anak-anak ni. Kalau macam Ain ni apa pendapat awak? Apakah tindakan-tindakan pihak-pihak ni? Pada pendapat saya rasa peranan diri sendiri yang paling penting. Kerana walaupun orang suruh kita macam-macam, tapi itu atas kita. Kita rasa kita nak buat, kita buat. Jadi kita kena Kawal. mengawal diri kita daripada terlalu berlebihan. Sebab itulah kita kena ada jati diri kita. Kita perlu ada pendirian tetap kita. Betul-betul. Dan kalau saya dapat tambah ya, sebenarnya peranan media massa pun penting juga ya. Peranan media massa itu sendiri dalam kita punya telefon ni sepatutnya pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang berwajib ni sepatutnya dah sebarkan kesedaran ataupun berita-berita mengenai buruknya media sosial ataupun kes-kes bunuh diri disebabkan polis cyber dan sebagainya, supaya untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada masyarakat kita ni supaya lebih berhati-hati dalam berkata-kata, contohnya dalam berkata dalam media sosial lah, ataupun nak menggunakan tu kena berhemat, kongsi tak pasti jangan kongsi lah contohnya. So media massa ataupun televisyen lah, media massa pun termasuk dalam televisyen kan. Contohnya televisyen ni boleh mengeluarkan iklan-iklan lah, iklan-iklan tentang bahaya bully cyber, tentang scammer dan sebagainya. Ataupun kartun-kartun yang famous seperti Upin dan Ipin, seperti apa lagi? Ejen Ali. Bolehlah dia nak letakkan kisah-kisah ataupun kesedaran awal kepada kanak-kanak sebenarnya. Saya juga berpendapat bahawa kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mengawal masyarakat dalam buruknya ke media sosial, pengaruh media sosial ni. Jadi pada pandangan saya, kerajaan juga boleh membuat kempen bagi kesedaran kepada masyarakat supaya macam
supaya masyarakat tahu tentang keburukan dan kebaikan media sosial. Dengan itu saya yakin bahawa masyarakat ni akan menjaga supaya tidak terlalu obses dengan dalam penggunaan media sosial. Baiklah, dari sini kita dapat lihat bahawa kebaikan dan keburukan tu banyak kan tentang media sosial ni. Jadi korang ada nak tambah Ada lagi nak tambah? Pada pandangan saya lah, selain daripada yang kalian semua cakap tadi, sebenarnya sekolah ataupun institusi pengajian ni perlu menerapkan nilai-nilai ataupun Dalam silibus-silibus. Yes, dalam silibus ataupun dalam kurikulum pembelajaran, supaya pelajar-pelajar ni mendapat kesedaran bahawa benda ni Perlu berhati-hati perlu berhati-hati dan tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Betul-betul, sekolah juga boleh buat kelab-kelab. Contohnya kelab cyber. Sekolah saya pun ada kelab cyber. So bila ada kelab-kelab macam ni lah yang perkara-perkara keburukan ni dapat dielakkan, dibendung daripada awal, sebab daripada peringkat sekolah kan. sebab selain di rumah kita juga banyak gunakan masa di sekolah. Betul. Sebab sekolah ni memang Penting. penting sangat-sangat. Jadi sebenarnya kalau kita nak bincang, sebenarnya banyak lagi pihak-pihak, diri sendiri, ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Semua sebenarnya kena bersepakat, kena bersepadu, berganding bahu orang-orang cakap kan, untuk sama-sama lah membendung masalah ni. Ataupun kalau ada kebaikan, sebar-sebarkan. Betul. Okey, itu saja. Oleh itu kita dapatlah media sosial juga penting pada masyarakat, dan juga untuk sebaliknya juga media sosial juga memberi keburukan kepada kita. Oleh itu kita sama-sama menjagalah diri kita daripada melakukan benda-benda yang tak elok dalam penggunaan media sosial. Baiklah, oleh itu mari kita tutup perbincangan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peace. Bye bye.